Salam sejahtera, anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baharu bersama saya, Naila Huda. Dan untuk jam ini, kami ingin memberi tumpuan kepada bencana banjir yang melanda beberapa negeri, khususnya di negeri-negeri Pantai Timur. Tapi bukan sahaja dari segi pengurusan bencana, penting juga untuk kita melihat dari sudut aspek kesihatan, kesejahteraan dan perlindungan rakyat khususnya daripada jangkitan penyakit. Tapi sebelum kita nak mulakan perbincangan ini, beberapa laporan baru mengenai dengan situasi banjir. Yang mana situasi banjir di Pantai Timur beransur pulih dengan jumlah mangsa di Pusat Pemindahan Sementara atau PPS semakin kurang khususnya di Kelantan dan Terengganu. Menurut portal info bencana JKM, jumlah mangsa banjir di seluruh negara menurun kepada 55,000 setakat jam 3 petang berbanding 60,000 pagi tadi. Namun hampir 300 PPS masih dibuka di 5 negeri, kebanyakannya di negeri Pantai Timur. Terengganu kekal merekodkan jumlah mangsa tertinggi seramai 29,000 di lebih 200 PPS. Jumlah tersebut bagaimanapun menurun sebanyak 3,000 berbanding 32,000 pagi tadi. Ini diikuti dengan Kelantan yang menunjukkan penurunan mangsa yang ketara kepada 25,000 orang berbanding 30,000 mangsa yang berada di PPS setakat pagi tadi. Tiga negeri lain yang turut terjejas banjir adalah Johor, membabitkan 48 mangsa yang dipindahkan, Pahang 34 mangsa, manakala Perak 26 mangsa. Namun beberapa kawasan perkampungan di sekitar Tumpat Kelantan masih lagi kritikal susulan paras air banjir masih belum surut sepenuhnya. Kampung Cerang Melintang khususnya yang berhampiran laluan sungai menyebabkan paras air banjir sukar menurun dan terputus bekalan makanan. Paras air banjir menjejaskan hampir separuh paras kediaman. Memahami keadaan sukar, penduduk terpaksa bergerak sendiri untuk mendapatkan bekalan. Batu ambil air, bila air itu baru batu yang mari, bila air surut baru batu yang boleh mari. Saya batu yang nak masuk ke toilet muka air banyak ke. Cari sendiri lah. Keluar dengan buk gitu lah, pergi cari. Pinjai buk ke, naik buk ke, sampai. Penduduk turut bimbang sekiranya keadaan itu berlanjutan kerana bekalan sedia ada hanya mampu bertahan untuk beberapa hari. Lah ni kena jaga kalau air naik, masalah bekalan elektrik lah. Hak takut jadi bahaya pada penduduk lah. Itu lah. Pencawai elektrik, lepas tu dari segi makanan tu mungkin boleh tahan sehari dua lagi. Tapi kalau 2-3 hari ke mungkin pihak hak berwajib tu kena atas lah. Cuma bangku yang tinggal untuk dijadikan tempat tidur. Kediaman Muhammad Junoh terjejas sepenuhnya dan tiada yang sempat diselamatkan. Malah gerai kecil untuk meniaga secara kecil-kecilan turut musnah. Tidur kat luar, wak tikar. Nak pindah ke barai. Takut orang curi ke apa ke. Ada lagi sikit. Pasti tak nak masuk PPS saja ke rumah lah. Yalah. Tak sipin dah. Barai macam beras, gula ke apa, sardin, mau susu. Untuk makan hari-hari. Masa banjir ni. Dalam pada itu, Cik Zawawi Azhar pula pasrah dengan ujian ilahi. Rugi sehingga RM40,000 akibat sawah padi seluas 18 ekar musnah. Padi, abang ni kerja bendang. Padi, buat padi. Padi semua habis. Tenggelam semua. Rugi agak padi semua 18 ekar. Rugi agak dalam. Ada dalam 30-40,000 ini. Keadaan di Kampung Cerang Melintang hanya mampu dilalui sepenuhnya menggunakan bot atau sampan. Kenderaan darat hanya boleh melepasi beberapa kawasan. Jika diteruskan, ada risiko kenderaan tersadai di tengah jalan. Pada masa yang sama, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui Jabatan Kesihatan Negeri atau JKN telah membuka bilik gerakan banjir Crisis Preparedness and Response Centre CPRC di 9 buah negeri yang terjejas banjir. Ia termasuk negeri paling teruk terjejas iaitu di Kelantan yang kini mencatatkan lebih 28,000 mangsa banjir. KKM melalui satu kenyataan memberitahu bilik gerakan itu bertujuan bagi menyelaras, mengkoordinasi dan mengendalikan keperluan melibatkan bencana banjir di negeri-negeri terlibat. KKM juga memaklumkan telah menggerakkan 20 pasukan kesihatan mental dan sokongan psikososial MHPSS bagi bantuan perkhidmatan sokongan emosi dan awal psikologi PFE kepada mangsa-mangsa banjir.
KKM turut bekerjasama membantu pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memberikan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Alhamdulillah kesihatan itu agak selepas kita dengar taklimat itu memang orang kata sentiasa on alert dan beberapa penambahbaikan juga telah dilakukan, khususnya yang saya nampak ialah tentang perkara yang berkaitan dengan the primary care dan sebagainya, contohnya tentang mental, kesihatan mangsa yang kita juga pasukan kesihatan ya. Jadi itu adalah satu perkara yang saya rasa sangat baik. Dan kemudiannya kita juga ada beberapa yang telah juga disebut dalam meeting kabinet semalam ialah PPM meminta kita juga bersiap sedia dari sudut kesiapsiagaan kita berdepan dengan penyakit bawaan banjir ya. Itu juga saya yakin Kementerian Kesihatan juga ada measures yang kita telah sedia. Dalam pada itu, Zaliha turut memaklumkan keperluan dan fasiliti kesihatan yang diperlukan oleh negeri-negeri terjejas banjir akan turut disalurkan. Kemudian kita juga dengar tadi beberapa tindakan yang diambil ke atas pesakit-pesakit yang contohnya dalam antenatal, kemudian yang postnatalnya hemodialisis, juga pesakit-pesakit NCDs dan yang memerlukan rawatan yang lebih teliti, juga kita telah ambil tindakan yang cepat untuk memindahkan mereka dan meneruskan rawatan kepada mereka. Jadi itu yang kita telah lakukan. Kemudian ada juga permintaan tadi daripada pengarah negeri dan juga Timbalan Pengarah, iaitu mereka memerlukan juga kalau kita tengok di waktu banjir fasiliti yang mungkin lebih spesifik, contohnya macam lori dan juga ambulans yang 4 wheels ni ya. Jadi insyaAllah saya kata nak bagi tahu bahawa itu memang satu keperluan dan kita akan cuba usahakan insya-Allah. Fasiliti kesihatan yang disalurkan kepada negeri-negeri terjejas banjir ini antara lain berikutan beberapa laporan yang mendapati terdapat penularan penyakit ataupun risiko kesihatan dalam kalangan mangsa banjir. Misalnya, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP mengesan 100 kes pelbagai masalah kesihatan dalam kalangan mangsa banjir di negeri tersebut. Semalam, Pengarah JKNP Datuk Nur Azmi Yunus berkata sebanyak 62 kes upper respiratory tract infection, 18 kes penyakit kulit, 15 kes bergejala demam, 3 kes acute gastroenteritis dan 2 kes conjunctivitis dikesan dalam kalangan mangsa banjir. Jadi bagaimana untuk memastikan masalah atau risiko kesihatan ini tidak bertambah buruk dalam kalangan mangsa banjir yang dipindahkan ke PPS? Dan adakah kemudahan di PPS mencukupi untuk mengekang penularan penyakit? Apa lagi langkah segera dan juga langkah dalam jangka masa panjang yang boleh diambil pihak berkuasa, khususnya Kementerian Kesihatan dalam situasi ini? Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut bersama saya ketika ini Dr. Farhan Rusli, pakar kesihatan awam. Terima kasih Dr. Farhan sudi bersama saya dalam Pantau Kerajaan Baharu untuk jam ini. Pertama sekali, pandangan Dr. Farhan, kita nak melihat kepada risiko masalah kesihatan dalam kalangan mangsa banjir di PPS. Kita tahu ini bukan kali pertama kita berdepan dengan banjir besar, sudah banyak kali dan juga sebelum ini kita sudah pun berdepan dengan penularan penyakit lain, tapi bagaimana kita nak lihat menilai situasi ketika ini? Tentang kenaikan kes yang sedang berlaku antara penyakit yang berjangkit di PPS ini adalah kerana kita punya kawasan PPS itu adalah sesuatu yang amat sempit lah, ataupun pergaulan di antara satu sama lain itu kita kadang-kadang tiada batasnya, bermakna kita tidak mengenakan tentang pemakaian pelitup muka di dalam PPS dan sebagainya. Kita harus ingat kita masih lagi dalam fasa pandemik mengikut dalam WHO, di mana COVID-19 ini boleh jadi penularan. Tetapi apa yang lebih penting ialah upper respiratory tract infection ataupun sesama dan batuk dan sebagainya. Ini juga boleh dikurangkan risiko jangkitannya jika kita mengambil langkah proaktif dengan mengatakan bahawa semua yang memasuki ke dalam PPS, kerana ia adalah kawasan yang tertutup dan agak kecil dan ramai orang di dalamnya, mereka harus memakaikan pelitup muka dan sebagainya. Selepas itu, kita harus juga memberitahu tentang kesedaran tentang penyakit-penyakit bawaan air yang di mana seperti leptospirosis ataupun kecil tikus dan sebagainya mana boleh berlaku.
Jadi kita tidak mahu kita menyelamatkan rakyat itu daripada satu kawasan ataupun daripada rumah untuk membawa dia ke PPS, dan di PPS itu pula menjadi punca di mereka mendapat penyakit. So from the frying pan into the fire, kita tak nak seperti itulah. Bermakna cara kita untuk mengendalikan ini daripada segi sudut kesihatan haruslah secara holistik. Seperti yang Dr. Farhan katakan, kita tak boleh lupa bahawa kita masih lagi berada dalam fasa pandemik, belum lagi memasuki fasa endemik pun, dengan masih lagi kes COVID yang dikesan pada setiap hari melebihi angka 3 digit, masih lagi berada dalam angka 4 digit, kes kematian masih lagi direkodkan. Itu kita melihat kepada penyakit-penyakit lain, tapi bagi COVID-19 khususnya, bagaimana kita nak melihat penularannya ketika kita berdepan dengan masalah banjir pula? Adakah risiko COVID-19 itu masih lagi satu kebimbangan? Ia menjadi satu kebimbangan sebab kalau kita ingat setahun lepas apabila berlakunya banjir di setengah kawasan, kita dapat tahu bahawa ada penularan yang berlaku di antara mereka yang datang membantu dan juga di kalangan orang yang duduk di dalam PPS. Tetapi apa yang saya ingin tekankan di sini, walaupun kita nampak banyak orang tidak melaporkan diri mereka sakit COVID ataupun sebagainya, kita harus ingat kalau kita meletakkan mereka di dalam kawasan yang tidak ideal ataupun tidak seperti mereka sebelum ini, dan mereka ditambahkan lagi dengan penyakit paru-paru, batuk, selsema, dan on top of that, kalau mereka terkena jangkitan COVID-19 dan sebagainya, ini tidaklah memberikan satu impak yang positif kepada badan mereka. Jadi di situlah kita harus memperkenankan langkah-langkah keselamatan seperti memakai pelitup muka di kawasan tersebut, memakai pelitup muka yang sewajarnya untuk mereka, dan kita harus mengingatkan mereka supaya tidak bergaul dan sebagainya untuk mengelakkan penularan ini daripada berlaku, kerana penjarakan fizikal yang kita laksanakan itu bukan hanya mengelakkan daripada COVID-19 sahaja, malah penyakit-penyakit lain yang telah dinyatakan daerah tadi. Seperti yang Dr. Farhan katakan, kalau kita nak lihat situasi dalam PPS itu sendiri, keadaannya agak sempit, sukar untuk melaksanakan social distancing ataupun jarakan fizikal itu, tidak kisah sama ada COVID-19 ataupun untuk mengekang penyakit lain. Tetapi kalau kita nak melihat kepada fasiliti yang lebih kita nak kata lebih prepared untuk mengekang penularan penyakit ini, itu mungkin mengambil masa yang sedikit lama. Kita nak melihat langkah segera, langkah dalam jangka masa pendek ini untuk mengurangkan risiko kesihatan dalam kalangan mangsa banjir. Di sini saya ingin mencagah sikitlah dengan apa yang telah dikatakan, kerana saya rasa di negara kita, di Malaysia, kita tak boleh mengatakan lagi what is our short term solution, kerana setiap tahun kawasan sama banjir, negeri sama yang banjir, tempat-tempat sama yang banjir. Takkan setiap tahun kita nak fikir what is the short term solution, apakah benda jangka masa pendek yang kita nak kena buat. Benda itu saya rasa kita tidak boleh fikirkan lagi. Apakah kita punya long term planning dan solution untuk kawasan-kawasan ini? Kalau kita tahu kawasan itu memang akan banjir, bermaknanya bulan 11, bulan 12 kita dah set up dah semua sekolah tersebut untuk memberikan kawasan yang lebih selesa, ataupun kita boleh buat forced evacuation, keluarkan mereka daripada kawasan-kawasan tersebut. Ini dilakukan di Amerika Syarikat apabila mereka tahu ada typhoon ataupun ada tornado yang akan datang. Mereka membawa mereka keluar terus, bawa naik bas untuk ke tempat yang lebih selamat. Jadi bermaknanya kita kena lebih proaktif in prediction of disaster. Bermakna sebelum sesuatu itu berlaku, kita sudah membawa orang ini keluar. Bukan tunggu air naik sampai ke bumbung, baru kita sibuk nak masukkan bot. Bukankah lebih indah kalau kita dah tahu taburan itu akan berlaku di mana? Met Malaysia dah bagi tahu seminggu lebih awal, teruk tahun ni, lagi banyak minggu ni, lagi teruk lepas ni. Kenapa kita tidak menggunakan kuasa, menggunakan undang-undang untuk mengeluarkan mereka daripada kawasan-kawasan yang tidak terselamat, sementara kita masih ada akses jalan dan sebagainya? Itu sebenarnya langkah yang harus dilaksanakan. Bukanlah kita berlumba-lumba untuk tengok siapa yang boleh sampai ke bumbung siapa dahulu. Sebelum kita mulakan perbincangan tadi, Dr. Farhan, saya juga ada bacakan mengenai laporan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha sendiri yang ada bercerita tentang langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian, oleh pihak KKM untuk mengatasi antara beberapa isu yang kita bincangkan sekarang ini. Antaranya seperti untuk menyalurkan bantuan, kemudahan kesihatan itu akan diperbanyakkan lagi di kawasan-kawasan yang kena banjir ini. Bagaimana Dr. Farhan melihat langkah ini? Adakah ini bersifat proaktif ataupun reaktif?
Kebanyakan perkara yang dilaksanakan sebenarnya nampak seperti ia adalah reaktif. Tetapi saya ingin memberikan juga penjelasan di mana sebenarnya Pejabat Kesihatan Daerah dan juga Jabatan Kesihatan Negeri setiap tahun, sebenarnya pada bulan 9 dan bulan 10, kita mengadakan mesyuarat pasca banjir, di mana kita tahu akan ada banjir di kawasan-kawasan tersebut dan kita sebenarnya telah senaraikan semua ibu-ibu yang mengandung pada kawasan tersebut, mana yang kita patut keluarkan. Sebenarnya semua ni kita dah laksanakan dengan betul dan cepat. Tetapi sebenarnya pada waktu ini langkah-langkah proaktif oleh Kementerian Kesihatan ini adalah just short stop mechanism untuk masalah yang perlu diselesaikan ini. Tetapi masalah yang lebih besar daripada segi infrastruktur, daripada segi drainage, daripada segi penyaluran air dan sebagainya, itu sebenarnya masalah yang harus ditacklekan. Tapi daripada segi Kementerian Kesihatan per se, sebenarnya pejabat-pejabat daerah dan juga Jabatan Kesihatan Negeri setiap tahun kita sebenarnya sangat-sangat bersedia untuk menghadapi banjir. Tadi Dr. Farhan ada menyebut tentang keperluan untuk fokus kepada strategi yang lebih bersifat jangka masa panjang, tak nak lihat sekadar kepada short term solutions ini. Kalau kita nak bercakap tentang long term solution pula, kita nak bercakap tentang fasiliti PPS ini. Bagaimana untuk tambah baik fasiliti PPS yang mengambil kira aspek kesihatan. Kalau kita lihat visual yang kami paparkan tadi, masih lagi sama seperti situasi tahun-tahun sebelum ini. Masih lagi menggunakan kemah yang diletakkan selalunya di sekolah. Tidak mengamalkan penjarakan fizikal, tidak ada ruang privasi yang diberikan kepada mangsa banjir. Apa sebenarnya faktor kesihatan yang perlu kita ambil kira dalam menyediakan fasiliti atau PPS bagi mangsa banjir? Jadi kalau kita tengok development di beberapa negara, kita boleh nampak mereka ada disaster center. Ya, saya rasa kita tidaklah boleh menggunakan sekolah sebagai kita punya mekanisme apabila berlakunya sesuatu. Semuanya berlaku di sekolah dan sebagainya. Walaupun desain sekolah tersebut adalah untuk tujuan ini. Tetapi bila kita ingin fikirkan tentang kawasan-kawasan di mana kita boleh fikirkan ini adalah kawasan yang sangat berisiko banjir, memang kat sini kita akan ada loss of life, kita akan ada loss of vehicle ataupun damage dan sebagainya. Bagaimana kita harus membina satu struktur yang boleh digunakan pada musim banjir, tetapi pada masa yang sama ia boleh digunakan untuk penjanaan ekonomi di kawasan tersebut. Mungkin adakah kita berfikir kita boleh membuat pasar bertingkat di mana kita boleh melaksanakan kenderaan-kenderaan yang boleh diletakkan di kawasan yang lebih tinggi supaya kita tak ada damage ataupun kita tak ada loss of damage kepada barang-barang tersebut, dan kawasan-kawasan tersebut boleh ditukarkan dan dikonvertkan kepada kawasan PPS dan sebagainya. Ada banyak cara dan saya rasa salah satu agensi yang kita boleh berhubung adalah daripada Angkatan Pertahanan, di mana mereka tentang disaster relief and planning ni mereka adalah sangat-sangat bagus dan mereka mempunyai banyak idea macam mana kita boleh membina infrastruktur yang sepatutnya untuk manage bencana seperti banjir dan sebagainya. Okay, banyak lagi yang saya nak bincangkan dengan Dr. Farhan, bukan sekadar melihat kepada isu banjir yang melanda beberapa negeri ketika ini, tapi kita juga ingin memperluaskan sedikit perbincangan kita melihat kepada peluang yang ada untuk Kementerian Kesihatan mengambil peluang ataupun manfaat daripada krisis-krisis yang berlaku ini. Bagaimana ada ruang untuk memperbaharui sistem kesihatan negara, itu yang saya akan bincangkan bersama dengan Dr. Farhan selepas ini, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu bersama saya Nala Huda dan saya masih lagi bersama dengan tetamu untuk jam ini Dr. Farhan Rusli, pakar kesihatan awam. Dr. Farhan, tadi kita bincangkan mengenai dengan soal kesiapsiagaan menghadapi banjir, melihat khususnya dari aspek kesihatan. Tetapi kita nak memperluaskan sedikit perbincangan kita. Kita nak melihat juga kepada krisis yang berlaku ketika ini yang pada masa yang sama ini juga memberi peluang dan ruang baharu untuk sebarang pembaharuan atau perubahan yang boleh dibuat oleh kepimpinan baharu. Kita nak mengambil kira juga kepimpinan baharu dalam kabinet, khususnya bagi Kementerian Kesihatan ini. Bagaimana Dr. Farhan nak melihat peluang untuk kementerian ataupun kepimpinan baharu, Dr. Zaliha khususnya, untuk membuat sebarang perubahan ketika ini? Kita tahu kita sudah banyak bincangkan mengenai dengan soal perubahan dalam sektor sistem kesihatan negara ketika ini. Sudah beberapa tahun kita bincangkan sejak pandemik COVID-19. Sekarang ini dengan kepimpinan baharu, apa yang Dr. Farhan melihat perlu menjadi keutamaan? Jadi Naila, for the past 3 weeks, 4 weeks kan, 3-4 minggu ni apa yang kita sering didengarkan ataupun kita sering dengar, iaitu perpaduan, unity kan. Bermakna apa yang kita harus ambil daripada perkataan ini ialah tiada satu-satu kementerian pun yang boleh menyelesaikan masalah ataupun membawa kita ke hadapan kalau dia tiada perpaduan dengan kementerian-kementerian yang lain. Kalau kita mengambil konteks banjir seperti yang dah tanya, macam manakah apakah pembaruan yang kita boleh laksanakan? Kita harus mendevelop polisi bukan hanya daripada segi aspek KKM. Kita harus dalikan daripada segi aspek kementerian-kementerian yang lain juga untuk kita memberikan satu solusi yang holistik kepada rakyat yang menyelesaikan masalah yang sedang mereka alami. Jadi kalau kita mengambil konteks daripada segi bencana dan sebagainya, kita tak boleh tahu bila kita pergi tengok macam minggu lepas kita tengok ada tanah runtuh di Batang Kali. Ramai menteri yang memberikan kenyataan mereka sendiri. Yang ini kata yang ni, yang kata yang ni. Tetapi apakah perancangan yang boleh kita keluarkan untuk menyelesaikan masalah bencana yang seperti ini? Apakah pelan tindakan? Ya, dan bila kita mengatakan cerita banjir, apakah pelan tindakan dan sebagainya? Dan sebagai Kementerian Kesihatan yang baru, kita tidak boleh melengah-lengahkan lagi pelan-pelan tindakan yang sebenarnya telah ramai menteri-menteri yang sebelum ini datang. Kita ada 4 menteri kesihatan dalam masa 4 tahun, di mana kita harus memahami bahawa kita dah ada banyak perancangan yang tidak habis. Seperti White Reform Paper, kita tak habis teruskan lagi. Generation Endgame tak habis lagi. Kita punya Lifetime Health Medical Record yang dibawa oleh Dr. Zul, kita tak habis selesaikan lagi. Jangan kita membawa idea baru sedangkan masih lagi ada banyak pelan-pelan tindakan yang lama kita bincangkan, kita tak habis and see it through. Kalau tidak, setiap kali kita tukar menteri, tak ada apa yang akan dilaksanakan dan siapa yang akan dalam kerugian, iaitu rakyat Malaysia. Kita punya sistem kesihatan kita tak ditambah baik, tak menjadi lebih bagus. Sebab itu kita harus memastikan sesiapa pun yang menjadi menteri memastikan polisi-polisi sebelum ini mana yang bagus dan dah telah dilengkapkan kena masuk terus dalam parlimen. Itu menjadi keutamaan kerana kita kena ingat, apabila kita ingin melakukan perubahan di dalam kesihatan, result dia bukan masa setahun, bukan masa 5 tahun, mungkin mengambil 10 tahun, 20 tahun, baru perubahan itu kita akan nampak. Jadi the longer kita delay perubahan-perubahan ini daripada berlaku, maknanya maka lambatlah lagi keuntungan yang akan datang kepada rakyat. Jadi pelan-pelan sebelum ini, seperti yang Dr. Farhan senaraikan tadi, kertas putih kesihatan, generational endgame itu patut diteruskan atau perlu dinilai sedikit, ada membuat perubahan sikit sebelum diteruskan? Perubahan itu akan berlaku daripada segi aspek apa? Kerana mereka yang telah membuat polisi-polisi tersebut masih lagi berkhidmat dan bekerja. Mereka adalah seperti Ketua Pengarah Kesihatan, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, United Nations dan ahli akademik. Yang hanya bertukar di dalam situasi ini hanyalah menteri. Apakah perubahan baru yang menteri ingin membawa masuk ke dalam polisi yang telah ditengok banyak-banyak kali oleh pakar-pakar di dalam bidang masing-masing. Jadi di sini saya rasa apa yang penting untuk kita ingatkan, bukan hanya Menteri Kesihatan tetapi semua menteri. Kita masuk ke dalam kerajaan ini, kita harus memastikan bahawa kepentingan utama adalah apakah benda yang paling menguntungkan rakyat.
bukanlah apa yang boleh menaikkan nama kita. Kita harus meletakkan kita punya desire to prove ourselves. Kita tak perlu prove ourselves kalau kita boleh melaksanakan sesuatu program yang sangat bagus yang menguntungkan rakyat, sebab rakyat pandai menilai apa yang bagus, apa yang mereka terima. Jadi di situ saya rasa apabila kita mengatakan kita nak review balik, kita nak semak balik, buat apa? Apa keuntungannya kepada rakyat bila kita nak semak balik semua benda? Ya, kerana kita tidak boleh mengatakan sesuatu just because we are in the position untuk kata I am the minister. Now we just want to review. I want to see it myself. No, we have to know apa yang penting untuk rakyat, apa yang penting untuk negara kita untuk membawa kementerian ini ahead dan membawa kita punya sistem kesihatan ni dengan lebih maju lagi. Inilah sebenarnya yang kita harus selesaikan sama-sama. Dr. Farhan, kalau kita nak berbalik semula, rujuk semula kepada manifesto Pakatan Harapan sekiranya menjadi kerajaan, kita tahu itu bukan realitinya. Sekarang ini kita melihat kerajaan gabungan dan campuran antara parti-parti dan gabungan yang berbeza. Mungkin ada antara manifesto mereka tidak dapat disampaikan, tetapi antara yang menjadi keutamaan dalam manifesto PH sebelum ini adalah untuk menumpukan perhatian kepada sistem kesihatan, khususnya kepada isu doktor kontrak. Kalau kita nak merujuk semula kepada manifesto dan janji-janji yang dibuat sebelum ini dengan situasi semasa, kalau kita nak lihat dalam 3-4 minggu sejak Kabinet baharu ini dibentuk, bagaimana Dr. Farhan nak menilai, ataupun adakah masih terlalu awal untuk menilai, masih memerlukan masa untuk kita lihat pencapaian dan prestasi dari sudut kesihatan? Jadi masalah isu doktor kontrak ni bukanlah sesuatu masalah yang berlaku selepas PRU 15. Bukanlah 3 minggu lepas baru masalah ini berlaku. Perkara ini berlaku saya rasa sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi sesiapa pun yang menjadi menteri sepatutnya seharusnya sudah mempunyai satu idea macam mana dia nak melaksanakan ataupun mengatasi isu-isu kontrak ini. Walaupun ia lebih senang untuk kita berkata daripada sebelah sini kerana mungkin kita bukan di dalam sistem di mana kita tidak memahami ada banyak protokol dan banyak paperwork yang harus dilaksanakan. Tetapi sebagai seseorang yang memasuki ke dalam kementerian, perkara-perkara utama dan khusus yang patut kita katakan ataupun patut kita address adalah benda-benda yang kita cakap di dalam manifesto. Bukanlah kita masuk ke dalam kementerian baru dan kita mengumumkan perkara-perkara lain yang bukan di dalam manifesto, seolah-olah perkara-perkara tersebut mengambil presiden yang lebih penting daripada apa yang di dalam manifesto tersebut. Sebab itu saya rasa perkara-perkara utama adalah seperti berbincang dengan menteri-menteri yang sebelum ini. Adakah GEG dan juga white paper ini boleh ditabelkan tanpa apa-apa isu dan benda ini ada apa-apa tak menteri-menteri sebelum ni nak highlight. Itu sahaja. Dan terus kita akan bincangkan tentang macam mana kita nak selesaikan isu kontrak doktor ini, berjumpa dengan ketua JPA dan jumpa dengan KSU dan sebagainya. Dan ini menjadi keutamaan dan benda yang kita percakapkan. Juga ada isu yang lebih besar di sini ialah di mana laporan mengatakan hari ini 30 daripada pelajar perubatan yang keluar daripada Universiti Melaya kita hilang ke Singapura. Setiap tahun the top 30 of kita hilang ke Singapura on average. Dan juga pakar-pakar kita di dalam sistem kerajaan mereka keluar kepada pihak swasta. Jadi sebenarnya isu dia adalah bagaimana kita ingin mendapatkan sistem kesihatan yang bagus kalau kita tidak dapat menyimpan doktor-doktor seperti pakar-pakar kita di dalam sistem kesihatan. Tetapi sebelum kita boleh bincangkan tentang doktor-doktor, pakar-pakar, kalau kita tak dapat selesaikan isu masalah kontrak doktor yang kecil ini berbanding dengan masalah pakar-pakar yang keluar daripada sistem kerajaan, hospital-hospital kerajaan ini, maka kita tidak akan move forward. You build a lot of infrastructure, membina lebih banyak hospital, menjadinya lebih bagus. Tapi kalau kita tidak ada doktor yang first class, kerana mereka semua pindah ke luar negara, pindah ke UK dan Singapura, apa gunanya? Jadi sebab itulah sebenarnya pentingnya kita kembali balik kepada manifesto kita iaitu menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Banyak lagi yang saya nak bincangkan dengan Dr. Fahan Rusli, tapi itu saja masa kita ada, dan tentunya mengenai dengan soal grajuan dan brain drain itu akan kami bincangkan pada hari lain. Terima kasih Dr. Fahan Rusli, pakar kesihatan awam, kongsikan pandangan mengenai dengan situasi menghadapi banjir di negeri-negeri pantai timur, bagaimana risiko kesihatan yang dihadapi oleh mangsa banjir dan apa pula peluang yang wujud untuk kepimpinan baharu di portfolio Kementerian Kesihatan untuk mengatasi pelbagai krisis ketika ini. Dan itu sahaja perkongsian untuk jam ini bersama saya, Nala Huda. Salam hormat.